So untuk bab yang ke-9 di bawah tajuk kebarangkalian peristiwa bergabung, kita akan tengok apakah yang ada. Okey, apakah yang ada untuk pembelajaran kamu. Kita mulakan dengan P, iaitu pengenalan. Okey, apa yang kamu mungkin boleh nampak daripada cikgu punya slide? Ada yang nak respon? Apa kaitan di antara Olimpik Tokyo 2020 dengan kita punya pembelajaran untuk hari ini? Ada yang nak respon? Kemenangan. Okey, bagus juga tu. Antara salah satu. So maksudnya kebarangkalian Malaysia akan menang di Olimpik Tokyo. Maksudnya Malaysia akan menang pingat lah. Okay? Itu yang dimaksudkan mungkin oleh Akak Syami tadi, iaitu kemenangan. Kalau ikutkan itulah sebenarnya. Okay? So dia terus menjurus kepada jawapan yang cikgu inginkan. Bagus juga tu. Okay? Tak panjang lebar. So bermaksud kebarangkalian. Okay? Macam mana pihak sukan negara, Majlis Sukan Negara mengandaikan berapa pingat emas, berapa pingat perak dan juga berapa pingat gangsa yang akan dibawa pulang oleh kontingen Malaysia di Olimpik Tokyo 2020. So dia berdasarkan kepada kebarangkalian. Sekiranya atlet cemerlang, latihannya cemerlang, rekod sebelumnya cemerlang, boleh jadi barangkali dia akan bawa balik pingat lah. So dia macam tu. So kebarangkalian kita akan mempelajari sesuatu dengan cara mengandaikan. Kita andaikan, mungkin ia, mungkin tidak. So itulah kebarangkalian. Okey, so itulah pengenalan dia. Kita nak pergi kepada 9.1 kerana untuk bab ini kamu ada 9.1, 9.2, okey, dan juga 9.3. So 9.3 kemudian habis. Okey. So kamu ada 9.3, 91, sorry sampai 94. So bermaksud kamu ada panjang jugalah bab ni. Kita nak tengok yang pertama terlebih dahulu. Sekiranya tidak faham, boleh type, boleh terus on mic pun tak ada masalah. Cikgu lebih suka pembelajaran seperti itu. So sekiranya tiada soalan, so cikgu akan teruskan pembelajaran lah. So 9.1 di bawah tajuk peristiwa bergabung. Okey. 9.1 peristiwa bergabung, 9.1.1 ini adalah standard pembelajaran memerihalkan peristiwa bergabung dan menyenaraikan peristiwa bergabung yang mungkin. So kamu akan belajar berkenaan dengan peristiwa bergabung. So apakah yang dimaksudkan dengan peristiwa bergabung? Peristiwa bergabung adalah gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. So kalau kamu berlaku satu peristiwa, dia tidak boleh dikenali sebagai peristiwa bergabung. So dia perlu berlaku dua peristiwa ataupun lebih, barulah kita panggil sebagai peristiwa bergabung. Dan diberi kepada kamu rumus dekat situ, NS. NS besar sama dengan NA besar darab dengan NB besar. So apakah dia benda ni? N ini adalah bilangan. So N, kita tengok N dahulu. So N kamu ini adalah bilangan. So N yang huruf kecil ini ialah bilangan. So S di dalam itu adalah kesudahan lah, ataupun kita sebut sebagai ruang sampel. Dan sebenarnya benda ni kamu dah belajar di dalam bab 4, tak salah cikgu, iaitu operasi set. So dalam operasi set bab 4 kamu dah tengok simbol-simbol ni. Okey, kamu dah saya tengok. Kemudian untuk hari ni, bab ni kita guna lagi sekali. Okey, so NS ini adalah jumlah bilangan kesudahan ataupun jumlah bilangan ruang sampel. Okey, so untuk A, NA ini adalah bilangan kesudahan peristiwa A. Dan yang NB ini adalah bilangan kesudahan peristiwa B. So kita tengok rumus ni mungkin tak tahu, tak faham. So kita seperti biasalah, kita akan masuk dan terus melompat kepada latihan. So kita nak tengok praktiskan diri 9.1a muka surat 245. Soalan nombor 3 sebiji dadu adil. So sebiji dadu yang adil, apa beza pula dadu adil ataupun dadu tidak adil?
sebiji dadu adil dan sekeping shilling yang adil dilambung secara serentak. Okey, situasi kamu, peristiwa kamu, kalau ikutkan peristiwa A dia adalah dadu adil, peristiwa B dia adalah shilling yang adil dan kedua-duanya adalah dilambung secara serentak. Okey, so apa yang dikaitkan dengan adil dan juga adil dekat sini, shilling adil dan juga dadu adil? Kita tengok terlebih dahulu penyelesaian. Okey, peristiwa dadu adil. Okey, kamu nak memilih, kamu dah orang kata melambung dadu. Sebab dia kata melambung dadu. Mungkin kamu lambung dadu di tangan kiri dan dalam masa yang sama kamu memegang shilling di tangan kanan. Okey, so kamu lambung kedua-duanya serentak. So itu yang kita nak buat lah. So dadu adil bermaksud kamu tak akan dapat sebab kamu tahu ada dadu kamu ada nombor 1 sehingga nombor 6. Okey, dadu kamu akan ada nombor 1 sehingga nombor 6. Kalaulah dadu kamu itu dadu yang tidak adil, bermaksud mungkin kamu lambung kali pertama jatuh nombor 1. Kamu lambung kali kedua jatuh nombor 1 lagi sekali. Kamu lambung kali kedua mungkin dapat nombor 2. Lambung kali kedua dapat nombor 2. Lambung kali ketiga dapat nombor 2. Lambung kali keempat dapat nombor 3. Lambung kali kelima dapat nombor 4 dan dapat nombor 4 lagi sekali. Bermaksud dadu kamu tu tak fair, dia tak adil, dia tak jatuh secara yang kamu nak. Okey, so itu yang kita sebut sebagai dadu adil. Bermaksud kamu tahu dalam kepala kamu apabila disebut tentang dadu adil, kamu akan dapat ke semua nombor yang ada di atas permukaan dadu. Okey, 1 sampai 6. Ikutlah kamu nak susun pun boleh, tak nak susun pun tak ada masalah. Tapi pastikan ianya ada ke-6 kesudahan apabila kamu melambung dadu adil. So itu yang kita maksudkan sebagai dadu adil lah. Okey, boleh faham berkenaan dengan perkataan adil. Okey, ada apa-apa nak tanya? Tanya. So kalau ikutkan kamu punya N ataupun bilangan dadu kamu, bilangan dadu adil kamu adalah 6 lah. Okey, so kamu boleh nampak dekat sini kamu ada 6 kesudahan. Okay, so peristiwa A kamu adalah dadu. So kita memiliki jawapan 6 dekat situ. So yang kedua adalah shilling adil. Sebab kamu nak buat peristiwa bergabung dekat sini, kamu ada 2 gabungan peristiwa. So peristiwa shilling yang adil. So untuk shilling pula, kalau adil, dia akan ada permukaan atas yang cikgu kenal sebagai bunga. Ada orang kenal sebagai kepala terpulang. Okay. So shilling kamu hanya ada 2 permukaan setakat ni lah. Okay, melainkan kamu ada shilling yang memiliki 6 permukaan. So kira kamu kira dah memiliki sesuatu yang rare lah. Okay, ya Patricia. Kita nampak dia mengangkat tangan. Ada nak tanya ke? Okay. So sekiranya sekiranya shilling adil, kalau ikutkan kita hanya ada 2 permukaan, bunga yang belah atas dan juga nombor di sebelah bawah. So sekiranya kamu lambung shilling, dia jatuh tengah-tengah. Kalau ikutkan dia jatuh tengah-tengah lah. So kamu tulis bunga, kamu tulis tengah, kemudian kamu tulis nombor. Kalau ikutkan itu adalah bukan shilling yang adil. So dia macam itulah sebab cikgu pernah jumpa murid apabila cikgu suruh bila cikgu suruh dia senaraikan kesudahan peristiwa shilling yang adil, dia bantai tulis bunga, tengah dan juga nombor. Cikgu pun confused, apa benda yang dimaksudkan dengan tengah. So bila cikgu tanya dekat dia cakap, cikgu, saya boleh jadi lambung shilling saya akan jatuh tengah-tengah. Tak semestinya nombor, tak semestinya bunga. Cikgu fikir logik juga kan. So, ada logiknya dekat situ, so di situlah mungkin ditekankan shilling adil. Bermaksud kamu akan ada bunga dan juga nombor sahaja. So di situ kamu ada bilangan shilling yang adil ataupun bilangan kesudahan dia ialah 2 lah. Okey, so cikgu dah terangkan berkenaan dadu adil dan juga shilling adil. So inilah kesudahan yang ada di dalamnya. Kesudahan bermaksud apa yang akan kamu dapat lah. Okey, so kita nak apply rumus tadi. So kita nak tengok berapakah bilangan kesudahan ataupun berapakah bilangan ruang sampel. Okey, so berapakah bilangan ruang sampel? So kita akan buat proses darab. Sebab rumus kamu tadi adalah darab seperti di muka surat. 245 NS sama dengan NA darab dengan NB. So inilah dia. NA kamu adalah bilangan dadu. Okey, kesudahan dadu iaitu 6.
So darab dengan NB iaitu kesudahan bagi shilling iaitu 2. So 6 darab 2, 12. Bermaksud kamu akan ada 12 kesudahan. Okey, 12 kesudahan yang akan kamu dapat sekiranya kamu lambung, dadu dan juga shilling secara serentak. So kita nak tengok apakah jawapan dia. So ini adalah jawapan ruang sampel kamu lah. Dan seharusnya ianya cukup 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So seharusnya dia cukup 12. Seperti mana yang telah kamu buktikan dekat sini, 6 daripada dadu adil, 2 daripada shilling adil. So 6 darab 2, 12. So seharusnya ada 12 ruang sampel. Okey? Dan ruang sampel kamu perlu ditulis sebagai huruf S yang besar dekat sini ataupun mungkin S yang kecil. So S sama dengan kemudian diikuti dengan curly bracket. Okey, ataupun kita kenal sebagai set notasi di dalam bab 4. So kamu kena ada curly bracket ni, kalau tidak dia dikira sebagai bukan ruang sampel. So kalau soalan kamu meminta ruang sampel, perlu ada S sama dengan buka bracket, curly bracket ni, okey, dan juga tutup bracket untuk curly bracket ni. Janganlah kamu guna simbol yang lain, okey. Dan macam mana boleh dapat jawapan 1B, 2B, 3B, okey. Sebab kamu melambungkan shilling dan juga dadu secara serentak. Okay, situasi dia kamu lambung kedua-duanya secara serentak. Di tangan kiri kamu dadu, di tangan kanan kamu ialah shilling. So kamu lambung kali pertama kedua-duanya, mungkin dia akan jatuh, dadu kamu dia akan tunjuk nombor 1. Okey, dan shilling kamu akan tunjuk keadaan B iaitu bunga. So kamu dah ada kesudahan yang pertama. Bermaksud dadu kamu akan tunjuk nombor 1 dan shilling kamu akan tunjuk gambar bunga. So itu kesudahan yang pertama. Mungkin kali kedua kamu lambung dadu dan juga shilling, dia akan menunjukkan dadu kamu akan tunjuk nombor 2. Dan dalam masa yang sama, shilling kamu akan tunjuk gambar bunga. So dia macam tu. Bermaksud kamu akan ambil 1 bunga, 2 bunga, 3 bunga, 4 bunga, 5 bunga, 6 bunga. So habis dengan bunga, kita akan ambil nombor pula. So 1 nombor, 2 nombor, 3 nombor, 4 nombor, 5 nombor, 6 nombor. Okay? So itulah yang menjadikan dia 12. Dan seharusnya ditulis secara berpasangan. Kenapa dia jadi 1, B? Sebab kamu ada 2 peristiwa yang dilakukan secara serentak. Okey, kamu pun memang belajar berkenaan dengan kebarangkalian peristiwa bergabung. So gabungan di antara dadu dan shilling itulah yang menyebabkan dia keluar kesudahan secara berpasangan. Okey, boleh ada apa-apa nak tanya? Dan untuk ruang sampel, so ruang sampel ini adalah set yang mengandungi semua kesudahan yang mungkin bagi sesuatu eksperimen. So inilah yang kita sebut sebagai ruang sampel. Ruang sampel bermaksud apa yang akan kamu dapat sekiranya kamu lambung dadu dan juga shilling secara serentak. Okey, cikgu ada soalan. Mungkin ada yang nak cuba jawab. Jika sudah tulis 1B, kalau kamu dah tulis 1B, ada dekat sini ni, 1B, perlu tulis B1 lagi ke? So agak-agak siapa yang nak jawab? Kalau dah tulis 1B, perlu tulis B1 lagi ke dalam ruang sampel dekat sini? Tak payah. So orang Tak perlu. Okey, so kalau kamu sebab cikgu dengar tadi ada yang kata tak payah, mungkin ada ya kot sebab memang itu jelah 2 jawapan yang ada. Okey, so terima kasih kepada yang respon tadi. So kalau ikutkan 1B, perlu tulis lagi ke B1, sebenarnya kalau ikutkan tidak lagi perlu. Kenapa tidak lagi perlu? Sebab kalau kamu baca ayat dekat sini, dia kata dadu dan juga shilling dilambung secara serentak. Bermaksud kamu baling kedua-duanya secara serentak. So kamu nampak yang kamu nampak di atas lantai kamu adalah dadu kamu nombor 1 dan kamu punya shilling adalah gambar bunga. So mungkin kamu baca sebagai 1 bunga. Mungkin ada budak dia nak baca sebagai bunga 1. So kalau ikutkan memandangkan dia adalah benda yang berlaku serentak,
Okay, cikgu make it clear dekat sini. So sekiranya dia berlaku secara serentak, kamu faham keadaan peristiwa kamu tu berlaku secara serentak, so cukuplah kita tulis 1B sahaja. Sebab 1B mahupun B1 adalah kesudahan yang sama. Okay, sebab cikgu dah kata tadi, dadu kamu kalau dah jatuh tunjuk nombor 1, shilling kamu jatuh tunjuk gambar bunga, so mungkin kamu baca sebagai 1 bunga, okay, ataupun mungkin kamu baca sebagai bunga 1. So mana-mana tak kisah. Bermaksud dekat sini boleh jadi 1B, mungkin boleh jadi kamu nak tulis B1, B2, B3. Tak menjadi kesilapan kerana ini adalah kesudahan yang sama. Okay, so cikgu harap kamu boleh faham berkenaan dengan praktis kendiri 9.1A, kerana kalau ikutkan nanti cikgu akan bekalkan kepada kamu ini nombor 3 so nombor 1 dengan nombor 2 cikgu akan bekalkan kepada kamu sebagai latihan. So habis untuk yang ini, untuk berkenaan dengan praktis kendiri ni, kita nak tengok yang seterusnya. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.